Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya. Alright. Now, hari ini saya akan seperti biasa membuat sedikit prediction tentang gold, which is this my favorite, dan saya memang fokus kepada gold kerana tipnya yang lumayan dan juga perolehan juga agak lumayan. Baik. Hari ini kita nak buy atau sell. Alright. Hari ini kita nak buy atau sell. Now, okay, saya tengok dulu kepada H4. Alright. Kita tengok kepada H4 dan juga kita cuba downkan kepada time frame kecil untuk mencari entry-entry yang terbaik. Now, masih awal dan juga bagus untuk buat trade pada hari ini. Now, pertamanya daripada sini ke sini kita melihat ada satu jatuhan dan di sini ke sini kita melihat ada satu kenaikan. So, daripada sini kita melihat ada berlaku satu break CB. So, daripada sini kita akan buat satu penarikan Fibonacci. So, obviously kita dah mendapati daripada sini memang terdapat hit 423. Alhamdulillah. Kemudian di sini kita mendapati ada satu divergence which is a very good, dan di sini kita mendapati ada dominant break di hujung kepada lembah yang kedua, ada dominant break, dan kita buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai sini. So buat masa ini dia berada di sekitar 261. Now, fokus saya sebenarnya adalah lebih kepada market ini untuk naik sampai ke 423. Okay, so buat masa ini kalau kita mengikut aturan Fibonacci, makanya kita mendapati di sini ada satu divergence which is issue that di sini sudah pun selesai bagi satu perjalanan wave. So maksudnya daripada sini sampai sini kita marking dia sebagai satu lah. Right, kita marking sebagai satu. Now, biasanya selepas pada satu, makanya kita akan dapati dia akan buat A dan juga dia akan buat B dan dia akan buat somewhere as a C lah. So kita mencari situasi wave nombor 2. Alright, wave nombor 2. Kita mencari situasi wave nombor 2. Now, daripada sini kalau kita lihat lagi, semasa market ini naik, alright, biasanya dia akan buat satu A kecil, okay, dan dia akan buat B kecil, dan dia akan buat C kecil untuk membentuk 3 structure correction dalam wave nombor 2 lah. So kalau kita lihat di sini, kita cuba analisa apakah A sudah B ni sudah settle untuk ke C. So kita tengok di sini, alright. So di sini ada satu CB1 break, di mana di sini telah terdapat satu CB1 break. So base pada CB1 break ni kita buat satu Fibonacci daripada sini sampai sini. So jelas kelihatan dia sudah pun berada di 161. Okay, berada di 161. Okay, so bagi saya mengatakan B ni dah settle lah. B ni dah settle. Kemudian saya melihat kemungkinan untuk ke C ni amat besar. Sebab hukum Elliott wave itu adalah A, B dan C. So kita tengok daripada sini pula pergi kepada H1. Kita lihat market sekarang ni membuat jatuhan di sini. Okay, dia buat satu jatuhan.
Ini adalah 1 dalam C, 1 dalam C. Okey, 1 dalam C dan kita boleh nampak sini market tak begitu drastik dia naik. So ini adalah 2 dalam C. So seperti biasa kita tak boleh rasa sana rasa sini, kita kena buat pengukuran. So kita kena cari punca kenaikan di area sini. So kita pergi ke 15 minit. So kita dapati punca kenaikan ini adalah daripada sini. Punca kenaikan dia adalah daripada sini. So kita dapati di sini dia ada break CB1 lah. Nampak jelas dia dapat breakout. So hati-hati setiap kali berlaku breakout. Right. Dan kita buat satu penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke sini. So now dia sudah pun berada di zone 161, which is ini bagus untuk memberitahu dia sudah pun sampai ke nombor 2 lah. Alright, so sekarang dia sudah berada di wave nombor 2. So now saya mencari satu signal yang baik, kukuh untuk membuat sell. So di sini juga kita dapati ada satu base lah. Di sini juga ada satu base. So kalau kita lihat base ini, kita markingkan dia punya base ini, dia dah masuk ke dalam zone base lah. So this is a very good lah. Satu base, satu firebow, you know. Now untuk menguatkan ataupun sempurnakan setup ini, makanya anda boleh menggunakan beberapa kaedah seperti kalau anda seorang trend line, maka tunggu saja market ini break trend line untuk konfirmasi dan juga dia boleh buat retest di area situ dan juga anda boleh buat selling. Okay, anda boleh buat selling, tak ada masalah. Tapi bagi saya sekarang ini adalah zone yang baik untuk completekan 2 kecil dan nak pergi ke ketiga. Bila dia nak pergi ketiga, makanya kita akan dapati di sini 2 kecil. Okay, so 1 kecil. So 2 kecil. So nanti kita boleh tengok dia buat 3 kecil. Dan 4 kecil. Dan juga 5 kecil dan akan buat C dan juga wave nombor 2. Right. So ke manakah wave nombor 2? Pada pandangan mata saya, wave nombor 2 kita boleh lihat di sini dia sudah berlaku break CB1 dan wave nombor 2 jangkaan saya berada di sekitar sini. Dan kita lihat di sebelah kiri pula, right, ada satu, macam di sini ada satu, right, support, retest, breakout. Support kalau kita tengok dekat line chart kita nampaklah support, retest, breakout. So this zone is one more time untuk datang retest lah. So daripada sini saya jangkakan ini adalah 2, ini adalah juga C yang kita tunggu sekarang, dan di sini nanti market akan naik untuk buat 1, 2 dan naik untuk buat 3. So now kita sedang melihat ending kepada wave nombor 2. Okey, ending kepada wave nombor 2. Baik. Kalau something wrong berlaku, zone ini akan di breakout lah. Zone ini akan di breakout, dan juga kalau kita lihat kepada Fibonacci di sini yang 161 ni,
dia boleh pergi sampai 261. 261 juga merupakan area untuk pullback selagi mana dia tidak buat breakout di atas. So maksudnya dua ni agak besarlah pullback dia. That's why saya kata dapatkan konfirmasi daripada segi trading style anda sendiri, which is mungkin juga anda nak tunggu break trend line baru nak masuk. Right? Break trend line baru nak masuk. Okay? Itu pun bagus sebenarnya. Tak perlu kejar pucuk. Bila dia break trend line, konfirmasi dua dah pun terbentuk, itu amat baik. Alright, so now ini adalah trading plan saya. Ada dua tempat, tapi saya mau favor kepada tempat 161. Saya tak ambil, tak melihat nak akan pergi ke sini. Pasal apa? Pasal di sini dia kena break dulu, baru dia boleh pergi ke sini. So, this is the first obstacle ataupun halangan SNR yang wajib dia pecah in order to go ke 261 ke atas sini. Kebetulan di sini adalah 161. So, saya melihat untuk gold, ini adalah kawasan terbaik untuk pengambilan sell, dan juga TP terbaik adalah di area sini, which is ini adalah 2. Okay. Sebentar. Okay, nampak So di sini adalah 2. So 1, 2 dah kita nak pergi 3 ni memang jauh lah. Okay, 3 ni memang jauh. So boleh saja kalau nak makan sell sampai ke sini about 300 pips. Tetapi kalau nak menunggu di sini lagi berbaloi, makan yang ni hampir 1000 pips lah. So now tepuk dada tanya selera. Ini adalah kawasan yang saya nak, dan juga yang saya monitor, dan juga saya nak ambil wave 3 di area sini lah. Alright, 3 di area sini, somewhere di area sini lah. Baik, kenapa saya ambil 3 di area sini? Sebab, okay, saya ceritakan. So, dari kita tengok di sini adalah A, di sini adalah B, dan dia nak buat C. So, kita dapati di sini ada satu dominan. Okay, ada satu dominan. So, di sini, daripada dominan ini, ambil di body sampai ke shadow. So, now, kalau kita lihat, 3 ini akan berada di somewhere di mungkin di 161. Alright. Benarnya ini ada sebentar. Sebenarnya di sini ada shadow ya. So shadow adalah worst case scenario. So okay. Right. So kita boleh nampak 261 di sini. Alright. 261 di sini sama level dengan 161 daripada sini. So ini adalah tempat terbaik untuk ambil 3. Dia akan naik 4 dan dia akan turun one more time untuk 5. So 3 di area sini dah boleh ambil dulu, tunggu pullback dan one more time. So 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik. So tengok balik kepada yang ini. Alright. Sudah ada satu shadow untuk rejection. Alhamdulillah. So konfirmasi another lah, kalau you mahukan satu lagi konfirmasi yang baik, tunggu saja berlaku breakout di area sini ya. Tunggu saja berlaku. Jangan risau kenapa peak yang kita cari banyak peak yang kita cari banyak. So tunggu satu konfirmasi lebih baik Right, itu saja. Kalau ini adalah daripada pandangan mata saya. Okey, ini adalah yang lebih jelas. Alright. Ini adalah sesuatu yang lebih jelas untuk dilihat. Okey, ini adalah satu. Semakin buat A, B nak buat C, di mana C akan membentuk 2. So, daripada 2, kita akan buy balik. Alright. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.